اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah. Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka. Pada hari itu akan berkatalah saksi-saksi dari malaikat-malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri. Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong. Sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat. Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia. Dan tidak ada pula bagi mereka yang lain dari Allah sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya. Azab untuk mereka akan digandakan kerana mereka sangat bencikan jalan agama Allah, sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya. Mereka lah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Tidak syak lagi, sesungguhnya mereka lah yang rugi serugi-ruginya pada hari akhirat kelak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya. Bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mau mengambil peringatan dan insaf? Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah yang ke-11, iaitu surah Hud, pada juzuk yang ke-12. Bermula daripada ayat 18 sehinggalah ayat 24. Kalau sebelum ini Al-Quran telah menceritakan tentang dua kelompok manusia. Orang-orang yang inginkan dunia dan segala perhiasannya dengan orang-orang yang inginkan akhirat. Orang-orang yang berada dalam kebatilan kehidupan mereka dengan orang-orang yang senantiasa berada dalam petunjuk, di dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala menerangkan pada ayat yang berikutnya yang kita bacakan pada malam ini tentang sifat golongan yang mencari dunia. Golongan yang hanya tenang dengan dunia, bergembira dengan dunia, matlamat hidupnya dunia. Tidak beriman kepada hari akhirat, tidak percaya. Bahkan mempersendakan setiap ajaran, setiap perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dibawa, yang diperlihatkan kepada mereka kebenaran.
Maka Allah Ta'ala menunjukkan watak mereka, sifat-sifat mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang 14 sifat orang-orang kafir, ahli neraka. Manakala ayat ini juga menerangkan tentang 3 sifat utama orang beriman. Kalau kita perhatikan ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menjelaskan 3 sifat orang beriman. Dan Allah Ta'ala menjelaskan 4 sifat ataupun 14 keadaan orang-orang yang mendustakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita akan selusuri satu persatu sifat-sifat tersebut. Dan diikuti dengan Allah Ta'ala memberikan satu perbandingan yang baligh. Perbandingan yang jelas. Perbandingan yang simple tapi jelas dan juga padu. Bandingan orang beriman dengan bandingan orang yang kafir. Termasuk kafir di sini ialah orang-orang munafik. Kerana orang munafik sebenarnya juga orang kafir. Tetapi mereka menzahirkan Islam mereka, menyembunyikan kekufuran mereka. Maka ayat ini ialah suatu faisal. Faisal maknanya suatu pendedahan yang penting. Tentang sifat orang beriman dan sifat orang kafir dan munafik. Faisal ini, penjelasan ini merupakan satu daripada asas penting untuk kita mengenali mereka dan tidak bersifat dengan mereka. Seringkali bila Allah menyebut sifat orang kafir, perangai mereka, watak mereka, bukan sekadar bertujuan untuk mencela mereka, menunjukkan keburukan dan kejahatan mereka, tetapi bagi peringatan kepada orang beriman. Jangan sesekali mempunyai sifat seperti mereka, mencontohi mereka. Walaupun mungkin tidak sama seperti mereka, tapi sesekali jangan cuba menyerupai mereka. Artinya bukanlah bila orang Islam ada beberapa sifat macam orang kafir, itu dia mereka jadi kafir. Tidak begitu. Namun seharusnya dan semestinya orang beriman takut kalau ada sifat ini pada mereka, walau sekecil mana pun. Sebagaimana kita tengok orang sakit, maka kita tidak mahu sakit seperti mereka. Walaupun satu simptom kecil pun tak nak. Bahkan tidak mahu kita menghampirinya. Takut dijangkiti walau tidak dijangkiti. Maka demikian kita melihat watak-watak orang kafir sebagai suatu benda yang mungkin boleh berjangkit dan boleh merosakkan cara kita hidup dan bertindak. Kata Allah, "Waman azlam", siapakah yang lebih zalim? Bagi menunjukkan tentang keadaan yang paling besar, paling berat, jenayah yang paling tinggi di sisi Allah. Maka disebut perkataan azlam, paling zalim, paling jahat, paling teruk, paling buruk. Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang yang mengada-ngadakan, orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling buruk, yang paling teruk, yang paling berat hukumannya ialah orang yang mengada-ngadakan pembohongan kepada Allah. Seumpama mereka mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya anak. Seumpama mereka yang berkata hukum ini dari Allah, walau bukan dari Allah. Seumpama mereka menyembah selain Allah. Maka ini dinamakan sebagai iftira. Iftira'un, yakni pendustaan kepada Allah. Pembohongan pada Allah. Contoh kalau kita kat dunia, siapa yang mengadakan dusta kepada pemerintah tertinggi, kita tahu berat hukuman dia. Dia berbohong atas nama yang di-Pertuan Agong. Dia berbohong atas nama Duli Paduka Sultan. Atas nama tu bukankah jenayah yang besar? Sebab dia mempermainkan nama orang yang paling utama dalam negara. Apatah lagi yang paling utama dalam dunia, yang paling utama dalam segala-galanya, Allah. Maka Allah menyebut bagaimana beraninya orang kafir yang mendustakan Allah, bukan mengada-ngadakan kepada Allah, yang disebut sebagai ikhtilaq atau iftira. Bohong atas nama Allah. Mengatakan Allah ada sekutu, mengatakan ada yang lain yang mendatangkan mudarat dan manfaat seperti Tuhan, mengatakan ada yang mencipta seperti Tuhan, yang menisbahkan seseorang menjadi anak Tuhan, bukan menisbahkan hukum-hukum yang bukan dari Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, wala tasifu alsinatukumul kadhib, hadha halalun wa hadha haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib.
Jangan kamu cuba berdusta dengan lidah kamu atas nama Allah dengan berkata ini halal, ini haram, berdasarkan kepada apa yang kamu nak cakap. Pendustaan pada Allah. Sebab itu para ulama, mereka bila tidak menjumpai suatu dalil yang haram, mereka tak berani kata haram, bahkan mereka akan kata saya tak suka benda ni. Akrahu zalika. Saya tak suka, saya tak berapa gemar perkara ni. Bahkan mereka kata ini bukanlah perkara yang disyariatkan, ini bukanlah perkara yang muktabar. Mereka tak akan guna istilah haram. Sebab haram berarti kita mula mengadakan hukum pada Allah. Melainkan dalil yang jelas atau istimbat yang jelas atau kias yang bersifat jali. Maka barulah ulama-ulama menyebut tentang pengharaman sesuatu. Dan ini asas bagaimana sikap orang Islam. Kata Allah, ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka orang-orang kafir ini akan diheret di hadapan Allah. Perkataan yu'radun, mereka akan datang, berdiri, bertanggungjawab, jawab semula perkara ni. Mereka tak akan dibiarkan. Yang berdusta atas nama Allah, yang mengada-ngadakan hukum, yang menisbahkan sesuatu yang bukan datang dari Allah, yu'raduna ala rabbihim. Mereka akan dipanggil berdiri dengan penuh hina di hadapan Allah. Wa yaqulul ashhad, dan pada hari itu seluruh bukti, ashhad daripada perkataan syahidun, penyaksi atau pembukti. Yang memberi bukti siapa? Pertama ialah para malaikat. Yang kedua ialah para nabi dan rasul. Yang ketiga ialah jasad dan anggota badan mereka. Ini ashhad, ini bukti yang paling suci, yang paling kuat, saksi yang tak boleh dipertikai. Siapa? Malaikat. Siapa? Nabi-nabi dan rasul. Siapa? Jasad mereka sendiri. Tangan, kaki mereka, kulit mereka semuanya berbicara, semuanya berkata dan semuanya menyebut perkataan hina, yakni laknat kamu. Sebab kamu mendustakan Allah. Kata mereka, sebagaimana Allah rakamkan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Inilah orang yang mendusta Tuhan. Ini orang. Siapa cakap? Malaikat kata. Ini dia. Siapa kata? Nabi dan Rasul. Inilah pembohongnya. Kulit-kulit berkata. Kaki tangan berkata. Ini pembohong. Lihat bagaimana hinanya hari itu. Dah kena berdiri depan Allah dengan penuh kehinaan. Kemudian didustakan oleh makhluk yang terpuji, yang mulia. Kemudian mereka melaknat dengan berfirman, dengan berkata, ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah kepada orang zalim. Laknat kamu. Malaikat kata laknat kamu. Pada Nabi kata laknat kamu. Dan pada jasad mereka berkata laknat kamu wahai orang kafir. Dan sebab itu, kalau kita tahu buruknya orang kafir di sisi Allah, kita takut mendekati mereka. Melainkan dengan tujuan dakwah. Takut. Kita tak akan menghampiri mereka melainkan tujuan dakwah. Kita nak selamatkan mereka daripada kekufuran. Kerana kekufuran ini dahsyat. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman sebenarnya tak ada benda nak dengki orang kafir. Kenapa kita nak dengki orang kafir? Setakat dia ada dapur lawa pada dapur kita. Setakat dia ada kereta besar sikit pada kereta kita. Atau dia gaji tinggi sikit, 3-4 ribu dari kita. Sedangkan tempat kedudukannya dalam neraka kalau dia mati dalam kufur. Sebab itu kita boleh tengok orang kafir, kita sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Sebab Allah beri hidayah. Kalaulah kita hidup seperti mereka, bagaimana? Sebab itu pada salafus soleh, bila mereka melihat orang kafir, mereka menyebut Alhamdulillah kerana Allah selamatkan mereka daripada orang macam ni. Tak jadi macam tu. Contoh kalau kita disunatkan, bila kita ziarah orang sakit, kita tengok dia sakit, kita kata segala puji bagi Allah yang selamatkan aku daripada kena penyakit macam kamu. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu. Mimma ibtalakallahu bihi. Segala puji bagi Allah yang telah selamatkan saya daripada musibah yang menimpa kamu. Tapi kita tak baca kuat-kuat lah. Sebagai satu kesyukuran kita. Bila kita tengok orang sakit, kita tak sakit. Lalu kita kata segala puji bagi Allah, kita tak sakit. Kalaulah melihat orang sakit pun kita dah bersyukur pada Allah sebab kita sihat. Bagaimana bila kita melihat orang kafir? Segala puji bagi Allah yang beri hidayah pada saya. Kalaulah Allah tak beri hidayah pada saya jadi macam dia. Sembah berhala. Kita tengok kesian. Nampak cerdik, nampak bijak. Bak dunia tahu belaka. Bak agama tak nampak. Bak agama jadi bodoh. Walhal mencari Tuhan tidak susah. Allah tak akan beri satu taklif yang susah.
Nak cari emas lagi susah, cari Tuhan ni tak susah. Sebab sekeliling kita dalil kewujudan Allah. Sekeliling kita. Tapi dia ego, kerana mengikut tradisi, kerana tahu, kerana tidak mau berfikir, maka mereka tenggelam dalam bukti-bukti ketuhanan yang banyak. Umpama seorang yang kebuluran, kelaparan, dikelilingi oleh makanan sebab tak nak makan. Nak suruh suak juga. Itu yang kita sebut ayam dikepuk mati kelaparan. Itik di air mati kehausan. Maksudnya apa? Kepuk tu makanan banyak. Tahu-tahu kepuk. Kita letak padi banyak. Dia kena catuk je makan. Tapi tak nak dia nak suruh orang sumbat. Air, itik di air mati kehausan. Tak logik. Air depan dia cuma sudu je. Tapi sebab dia tidak mahu sudu air tadi, dia tak mahu minum, maka dia pun mati kehausan. Sama juga dalil ketuhanan lebih banyak daripada makanan dikepuk bagi ayam tadi atau air yang keliling itik tadi. Dia cuma berfikir dan dia nampak Tuhan. Dia cuma melihat kebatilan yang dipegang ini salah sama sekali. Yang disembah ini bukan Tuhan. Yang dipuja ini bukan Tuhan. Ini bukan anak Tuhan. Maka oleh kerana mereka tidak mahu berusaha. Sebab itu orang kafir ni, Allah kategorikan paling jahat. Sebab mereka tak nak fikir benda tu. Hal lain semua fikir. Hal dunia fikir, canggih mereka boleh buat telefon. Mereka boleh buat kereta api. Ni mereka nak launching satu kenderaan yang terlaju di dunia. Dan dilabur oleh orang-orang kaya di dunia. Satu bentuk kenderaan yang bentuk kapsul. Duduk dalam 2 orang, dalam masa sekejap, 10 minit sampai daripada satu tempat yang beratus, beribu kilometer, 10-15 minit sampai. Lebih laju daripada kereta api laju. Yang selaju 400 kilometer. Mereka buat, bijak fikir. Naik ke bulan, melancong ke bulan, bijak fikir. Buat kapal terbang. Kapal terbang macam kondominium yang bergerak atas udara. Ini first class. Dibuat macam apartmen kecil, siapa nak duduk. Berapa sekali perjalanan? $21,000 USD. Dalam tu boleh mandi, boleh tidur. Boleh tidur, tak payah tuan-tuan nak tidur duduk macam ni, tak payah. Baring terus. Dalam kapal terbang, first class. Bayar satu perjalanan $21,000 USD, lebih kurang 1,000 kita lah. Mereka boleh create seindah itu kapal terbang. Dengan makan macam-macam, ada setiap penumpang ada chef peribadi. Tanya nak makan apa? Chef peribadi. Mereka pandai create benda tu. Sehingga semua nampak mewah. Tapi bila bab Tuhan, tak nak fikir. Bukan masalah nak fikir tentang Tuhan ini benda yang agak, kita katakan abstract ke, satu benda yang agak sophisticated ke, sukar. Bukan, mudah, simple. Arab Badui kata, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'i. Kalau ada tai unta, maknanya ada unta. Mudah, ada tai unta, maknanya apa? Ada unta. Takkan ada kambing pula. Ni tai unta. Baik, ada alamnya ini pasti ada pencipta. Badui pun kenal Tuhan. Tiba-tiba orang paling kaya di dunia tak kenal Tuhan. Kenapa? Tak nak fikir. Mereka tak nak fikir. Kerana itu mereka menjadi penjenayah besar di sisi Allah. Sebab Allah beri akal, yang paling penting mereka fikir, mereka tak fikir. Kalau kita ada anak lah, anak tu orang kata genius, cerdik, bijak. Memang dinobat sebagai yang paling genius, IQ 400 IQ dia. Orang yang 200 lebih di 400, katakan cerdik dulu. Tertinggi di dunia. Tapi duduk kat rumah, dia nak lipat kain selimut dia pun malas, nak kemas katil pun bayar, yang tu yang patut diutamakan, keliling dia, maka kita kata budak ni tak cerdik sebenarnya. Atau benda-benda simple dia tak boleh buat. Kita kata budak ni tak cerdik. Sebab dia tak fikir benda yang utama untuk dia. Yang dekat dengan dia. Kerana itu Allah menyatakan azlam, jahat, sungguh zalim sungguh. Alladzina yasudduna an sabilillah. Dan sifat mereka lagi, yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang diri mereka, menghalang orang lain daripada jalan Allah. Tetapi mereka bukan sekadar tak bagi ruang untuk mereka berfikir tentang Tuhan. Mereka juga menghalang orang lain berfikir tentang Tuhan. Mari kita bercakap bab dunia. Kita sama-sama fikir hal dunia. Ini Allah sebut dalam surah Rum. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka bab dunia bijak sungguh. Hal akhirat mereka lalai. Bukan tak bijak, mereka lalai. Mereka lepas pandang. Mereka tidak mau memandangnya. Wa yabghunaha iwaja. Bahkan mereka cari jalan yang bengkok.
Jalan lurus ada, dicari off-road juga. Mencari kebatilan. Wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka tidak percaya kepada akhirat. Tak percaya kebangkitan semula. Manusia akan mati, kemudian dibangkitkan. Mereka tahu orang akan mati. Dan mereka tahu setiap perkara akan diadili kembali. Sebab di dunia ini, tuan-tuan sekalian, kenapa Allah tak jadikan keadilan wujud di dunia secara mutlak? Sebab ini bukan tempat mendapat keadilan mutlak. Bukan. Tempat keadilan mutlak ialah mahkamah akhirat. Kait itu dengan beriman pada akhirat, kita yakin suatu hari nanti kita akan mendapat keadilan kita. Dunia ramai mana orang kecewa tak dapat hak yang sebenar. Maka Allah tak biarkan hak ini terlepas, melainkan Allah pulangkan balik. Kerana Allah itu Maha Adil. Kemudian kata Allah, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Dengan perbuatan mereka tadi, mereka tidak boleh lepas dari azab Allah. Mereka jangan ingat mereka gagahlah dengan ilmu mereka ada, dengan segala pertahanan yang mereka ada, dengan segala kononnya kecerdikan, bahawa mereka akan terlepas dengan azab Allah. Orang kafir tak akan terlepas dari azab Allah. Tak boleh lari daripada azab Allah. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Dan mereka bila nanti datang azab Allah, mereka tidak ada pembantu dan penolong. Sekarang mereka ada yang boleh tolong, duit, kuasa, kawan. Mereka buat macam-macam bentuk security, bodyguard. Bayar bodyguard mahal-mahal, boleh tolong mereka. Tapi nanti bila datang azab Allah akhirat kelak, tidak ada pembantu. Tidak ada penolong. Jangan kata akhirat kelak, tuan-tuan, bila kita mati, mana ada penolong kita? Kalau tolong pun tolong angkat jenazah kita, letak dalam bumi, letak dalam tanah. Apakah ada yang boleh tolong menjadikan kita kembali celik, melihat, kembali melangkah, berjalan, kembali memegang? Semuanya dah longlai, tak ada orang boleh tolong lah. Masuklah lubang kubur seorang-seorang. Kata Allah, yudha'afu lahumul azab. Maka akan digandakan azab mereka. Orang kafir, Allah Ta'ala tak akan kurangkan azab. La yukhaffafu anhumul azab, walahum yunzarun. Mereka tak akan dikurangkan azab, walahum yunzarun. Dan mereka tak akan diberi tempoh rehat. No, tak ada. Itlaqan alal azabil mustamir. Azab yang berterusan. Bukan azab ini kata Allah, yudha'af. Digandakan. Dilipat gandakan. Tuan-tuan, kalau dia dapat, orang kafir dapat segala dunia, lepas tu diazab oleh Allah. Macam kita sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila Allah datangkan orang yang paling senang kat dunia, paling kaya kat dunia, tak pernah sakit walau sikit, tak pernah bincuk, tak pernah bengkak, tak pernah luka, tak pernah semua. Namanya musibah dunia dia tak pernah kena. Sampailah dia mati. Nanti Allah ambil dia, Allah celup dalam neraka. Sekali celupan. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya dalam keadaan Allah Maha tahu, apakah kamu pernah mendapat nikmat di dunia? Dia kata tak pernah. Dia azab neraka ini menjadikan dia nyanyuk semua nikmat yang pernah didapat. Maka bawa pula seorang yang dahulu di dunia susah dia. Susah. Tapi dia beriman pada Allah. Kena penjara, kena sebab, kena rotang, kena pukul. Sehingga dia mati. Maka Allah ambil dia. Allah celup dengan satu celupan dalam syurga. Kemudian Allah tanya dia dalam keadaan Allah Ta'ala Maha tahu jawapannya. Apakah kamu pernah susah di dunia? Kata ahli syurga, tak pernah ya Allah. Aku tak pernah susah. Lupa. Tuan-tuan, jangan kata mati kita. Kalau dululah 5 tahun dulu pernah ada musibah. Kalau hari ni kita cerita, barangkali kita dah gelak tahu. Tak ada. Tak rasa. Ada sahabat saya dia terperangkap dalam kebakaran. Kemudian teruklah badan. Siapa tengok jalan kecil-kecil saya, Ustaz, kenapa ni Ustaz? Dulu saya kecil, Ustaz, saya kebakaran pula cerita. Tapi cerita tu dah ketawa dah. Sebab dah lupa dah benda tu. Walaupun masih ada dah lupa. Manusia, tuan-tuan, kalau kat dunia pun, bila kita pernah melalui satu kesusahan kita dulu, sekarang kita senang balik dengan nikmat. Kita pun lupa yang susah dulu. Ya memang cerita tapi tak rasa dah. Tak rasa dah. Walaupun kita pernah ditidurkan 20 hari, 30 hari. Sekarang kita tak rasa apa. Sekarang kita tidur sendiri pun. Dulu ditidurkan, kita tidur sendiri sekarang. Maksudnya kita dah tak rasa musibah dulu. Kemudian Allah Ta'ala kata, makanu, dan tidaklah mereka yang orang kafir, yastati'una sam, mereka tak mampu guna panca indera mereka.
Wa ma kanu yubsirun, dan juga penglihatan mereka. Mereka tak reti guna telinga, tak reti guna mata untuk melihat kepalsuan, kebatilan, anutan dan pegangan mereka. Mereka tak guna, tak nak guna. Mereka tak mampu di sini, maksudnya mereka tak guna. Macam tak mampu. Macam contohlah orang tu dia ada duit banyak, tapi dia tak beli. Kita tahu ni tak mampu belilah. Mampu beli duit dia, habis belilah. Kita akan kata dia tak mampu beli sebab dia tak guna duit dia. Orang kafir ni dia ada mata. Dia ada telinga. Tapi bila dia tak gunakan, maka kata Allah dia tak mampu menggunakan. Dia tak gunakan untuk mengenal Allah Ta'ala. Ulaika alladhina khasiru anfusahum. Mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, dan mereka sesat. Maka yaftarun, dan sia-sialah apa yang mereka dustakan itu. Mereka ingat mereka dustakan berkait dengan Allah tadi, mereka untung. Mereka ingat dengan mereka mensyirikkan Allah, yang mereka syirikkan itu boleh bantu. Mereka ingat dengan menyembah berhala-berhala, yang berhala itu boleh beri syafaat. Mereka ingatkan mereka nisbah sesuatu pada Tuhan, Allah akan maafkan mereka. Dhalla anhum ma kan yaftarun. Habis rosak belaka apa yang mereka dustakan dahulu. La jarama annahum, la jaram, tidak dapat tidak. Pasti annahum fil akhirati, akhirat humul akhsarun, lagi rugi. Dunia mereka dah rugi, akhirat lagi rugi. Akan jelas rugi kerana mereka tak boleh baiki apa-apa. Innal ladzina amanu, yang menjadi satu uslub Quran. Bila sebut watak kafir, kejahatan dan sifat, Allah pasti dengan segera menyebut orang beriman watak dan sifat dan balasan. Supaya macam saya sebut tadi, perbandingan tadi Allah beri cepat supaya manusia boleh decide, boleh tentukan dengan cepat nak jadi apa. Umpama kita berniaga, kita kata ini package A macam gini, macam gini, macam gini. Ini package B macam gini, macam gini. Kita beri perbandingan cepat. Dan keistimewaan kalau package ni, kita ada diskaun banyak ni. Kalau yang ni tak ada diskaun. Kita pun dengan cepat ambil yang untung. Yang untung. Automatik. Bila diberi perbandingan cepat. Maka Allah Ta'ala tak biarkan manusia yang dalam kekufuran ini merasakan seolah-olah tak ada jalan keluar daripada azab Allah Ta'ala ini. Ada, dengan beriman pada Allah. Habis lepas beriman nak buat apa? Dengan beramal soleh. Lepas beramal soleh nak buat apa? Dengan khusyuk, dengan tunduk kepada Allah. Sebab kalau kita lihat gini, tuan-tuan sekalian, bila ada orang, dilema dia nak bertaubat. Persoalannya bila dia nak taubat, dia nak mula kat mana? Kan dilema orang-orang bertaubat. Yang nak berhenti arak, nak berhenti judi, nak berhenti main perempuan, nak berhenti main riba, nak berhenti rasuah. Dia tak tahu nak start kat mana. Sebab tu bila kita nak taubat, maka kita jumpa orang-orang alim, biar orang alim ajar kita nak start kat mana. Ada seorang pembunuh zaman dulu. Dia dah bunuh 99 orang, dia pun nak taubat. Tapi dia tak tahu nak start macam mana. Bermula persoalan yang datang pada dia, apakah Allah terima taubat aku? Itu dulu dia nak. Sebab kalau Allah terima, dia nak taubat lah. Maka dia datang jumpa si Abid. Dia tak jumpa orang alim, dia jumpa orang Abid. Tengok rajin masjid ni, ya lah ni. Dia kata, hal li min taubatin, apakah aku boleh bertaubat? Lalu kata orang Abid ni, salahnya apa? Jawabnya, bunuh 99 orang. Lalu kata lelaki, kamu tak boleh taubat. Tuan tak terima, jahat sangat. Jahat sangat. Sebab si Abid tadi, dia menggunakan emosinya dalam beri fatwa. Memanglah kita kalau guna emosi, macam teruk ni bunuh orang. Dia bukan bunuh mengkarung. Dia bunuh orang. Kita dengar bunuh seorang pun macam teruk. Tapi ilmu lain pada emosi. Ilmu tu kontrol emosi. Emosi kita, nampak orang jahat, ahli neraka. Emosi. Dia jahat Ustaz, masjid tak pergi, surau tak pergi, curi selipar orang. Saya ingat dia ahli neraka. Itu emosi. Kalau ada ilmu tak, dia kan ada iman. Dia berpeluang masuk syurga. Mungkin Allah beri dia husnul khatimah, kita pun tak tahu. Ilmu seringkali mengatasi, mengawal emosi itu. Sebab tu kita tak boleh tanya orang beremosi. Si Abid tadi dia beremosi. Maka dia pun dibunuh jadi 100 orang. Tapi yang buat salah ni tetap rasa, saya buat ni memang salah. Tapi dia tak tahu jalan keluar. Akhirnya dia jumpa orang alim. Benar kata Nabi SAW. Fadlul alim alal abid ka fadlul qamar lailatul badri
ala sa'ilil kawakib. Fadlu alim ala al-abid ka fadli ala adnaku. Kelebihan orang alim berbanding ahli ibadat seperti kelebihan bulan purnama malam penuh atas segala bintang-bintang. Jelas sangat-sangat. Atau kelebihannya seperti kelebihanku, kata Nabi SAW, dengan kelebihan sahabatku paling bawah sekali. Kalau Rasulullah bandingkan dia dengan Abu Bakar pun dah jauh dah Abu Bakar. Rasulullah dengan Abu Bakar dah jauh. Walaupun Abu Bakar manusia termulia selepas Nabi SAW. Tapi Nabi banding yang bawah lagi. Banding dengan orang alim, berbanding ahli ibadat, seperti banding aku dengan sahabat paling bawah. Supaya kita tuan-tuan bila kita ada kemuskilan, tanya orang alim. Jangan tanya ahli ibadat. Ahli ibadat dia buat ibadat untuk dia. Dia ni enterprise punya orang. Tanya yang sendi yang berhak. Tanya yang besar. Yang berilmu. Maka bila ditanya orang alim, apa kata orang alim? Kenapa pula tak boleh taubat? Seolah macam boleh bunuh lagi. Tak apa bunuh lagi. Boleh taubat. Seolah begitu. Apa yang menghalangkan taubat? Tak ada. Boleh je. Ya, kendur. Ataupun kita katakan dapat jawapan si pembunuh tadi. Penyelesaian. Boleh. Kita tuan-tuan dengan dengar boleh kita dah lapang. Boleh. Tapi kamu kena tinggalkan dulu. Syaratnya tak kuat, tak berat. Tinggal orang jahat ni, tinggal. Tinggal orang jahat. Maka dalam perjalanan tadi dia mati. Dan sebab dia ada niat untuk taubat, Allah masukkan dia dalam syurga. Demikian ayat Al-Quran. Bila sebut tentang laknat-laknat orang kafir. Allah tak jadikan mereka ni jadi macam stuck kat situ. Masjud, tertutup di situ. Allah terus beri jalan keluar, jalan cahaya, jalan iman, jalan keselamatan, jalan syurga. Kata Allah, innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman. Masalah kamu, dengan kamu beriman, selesai. Wa amil solihat, dan beramal soleh. Kerana yang akan pagar iman, amal soleh. Yang akan suburkan iman, amal soleh. Yang akan kuatkan iman, amal soleh. Yang akan tingkatkan iman, amal soleh. Yang akan jadikan iman itu punya nur cahaya, amal soleh. Maka orang beriman dan beramal soleh. Wa akhbatu ila rabbihim. Wa akhbatu maksudnya dan tunduk patuh kepada Tuhan mereka dengan khusyuk. Kita dah tak ada dah nak cari hukum lain. Kalau Allah kata haram, haram lah. Tak adalah kita nak cari halal pula. Tak boleh. Benda tak boleh. Kalau Allah kata halal, halal lah. Kita takkan kata haram. Ini yang tunduk kepada Allah. Ulaika ashabun nar. Mereka lah penghuni syurga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian lepas Allah menyebut orang kafir dan segala kerugian dia dunia akhirat. Orang beriman segala keuntungannya. Kemudian Allah pun beri perbandingan. Bandingan orang beriman dengan orang kafir sama sebagaimana perbandingan orang buta lagi pekak. Dalam buta dia pekak. Semua sumber untuk dia dapat maklumat tak ada. Contoh orang kalau buta. And then pekak automatik bisu. Orang kalau buta dia tak pekak, maka dia tak bisu, dia boleh cakap lagi. Orang kalau sekiranya misal kata dia pekak tapi tak buta, dia pun boleh cakap bahasa isyarat sebab melihat gerak bibir. Tapi kalau buta dan pekak, dia tak pernah dengar perkataan dek pekak, dia juga tak pernah baca gerakan bibir orang, maka dia automatik bisu. Bisu maksudnya dia tak tahu nak cakap apa pun. Dan dia tak pernah dengar apa pun, dia tak pernah lihat apa pun. Allah beri gambaran dan banding orang kafir ni, umpama seorang dia pekak dan dia buta. Kita macam mana nak beri hidayah? Memang tak boleh lah. Macam mana nak ajar dia bercakap? Memang tak boleh. Iman sepatah perkataan. Walau kalimah. Walau satu patah perkataan. Dan orang beriman pula kata Allah, wal basiru was sami, melihat dan dengar. Seorang kalau dia boleh lihat, dia boleh dengar, komplit alat untuk dia dapat maklumat. Kalau benda dia tak dengar, dia dapat tengok, dia pun tahu. Benda dia tak dapat tengok, tapi dia dengar, dia dapat tahu. Maka lidah ni tahu nak cakap apa. Awak tengok ke? Saya tak tengok tapi saya dengar. Awak dengar ke? Saya tak dengar tapi saya tengok sendiri. Maka mulut ini berhujah lancar. Sebab kita ada dua saksi yang melihat atau saksi yang dengar. Maka mulut ini baru layak berbicara. Tapi kalau kita dengar pun tidak, lihat pun tidak, mulut ni tak berhak bicara apa-apa. Saya dengar atau saya lihat, ya saya pantas berbicara. Saya layak berbicara. Tapi orang tak dengar,
Orang yang buta, dia nak cakap apa? Kamu tak layak pun bercakap tentang ketuhanan. Tidak layak tu untuk bercakap, untuk kata kamu betul, kamu ahli syurga. Tak layak. Kamu Tuhan pun tak nampak. Tak nampak kebenaran. Kamu pekak dan kamu buta. Lalu kata Allah, hal yastawiyani masalah. Sama ke kedua-duanya ini? Yastawiyan, dua ni, yang pekak bisu ni, yang pekak buta dengan yang dengar dan lihat, yastawiyan sama? Tak yastawiyan. Tak sama. Masalah perbandingannya tak sama perbandingannya. Afala tadhakkarun, tak fikir ke kat situ? Tak ambil iktibar ke kat situ? Baik, ini adalah diskusi panjang Allah Ta'ala kepada orang kafir dan kebatilan mereka. Penyembah berhala dan lain, dan orang-orang yang mencari jalan selain kebenaran. Tadi saya katakan bahawa Allah menyebut 14 sifat orang kafir. Yang ada dalam ayat yang kita bacakan. Kalau kita ringkaskan 14 sifat, noktah 14 ini. Ya, kalau orang beriman, disebut 3 sifat. Jelas saya dah sebut. Iman, 1. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, khusyuk pada Allah, yang ditunduk pada Allah. Ini sifat orang beriman, simple. Orang beriman ni simple. Manakala bila Allah menyebut tentang ahli neraka, mereka punya 14 sifat. Yang pertama, mereka suka mendustakan Allah. Kaunuhum muftarina ala Allah, ay mukhtalikina ala Allah, ay mutaqawwilina ala Allah. Mereka suka mengada-ngadakan pembohongan pada Allah. Ini sifat mereka pertama. Yang kedua, innahum yu'raduna 'ala Allah fi mawqifidh dhulli wal hawani wal khizyi wan nakal aw nikal. Maksudnya mereka nanti akan dibawa diheret di hadapan Allah dengan penuh kehinaan. Diheret depan Allah. Yang ketiga, husulul khizyi wan nikal wal fadihatil 'azimah. Mereka nanti akan dimalukan sebab mereka rasul kulit-kulit anggota badan mereka berkata, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Inilah pembohong. Kita bayangkan kita tengah berdiri, ni pembohong, ni pembohong. Yang kata pula bukan calon-calon orang. Pembohong. Tuan-tuan ni bos panggil kat pejabat, datang sini pejabat. Sebab datang lewat kerja. Kena panggil, dah malu dah panggil ni. Ni datang saksi-saksi ni. Manager kita, senior manager datang. Ni pembohong ni. Depan-depan tu dikata kat kita. Kata kita terus down lah, habis malu. Ini kan pula akhirat kelak. Malaikat kata ni pembohong. Nabi kata ni pembohong. Kulit kata ni lah tuanku pembohong. Ini ahli neraka. Yang keempat, kaunuhum mal'unina indallah. Mereka dilaknat pula. Laknat kamu pembohong, Allah dia laknat. Sifat mereka kelima, ialah mereka suka, ni sifat ahli neraka, mereka suka menghalang diri mereka dan menghalang orang lain pada jalan Allah. Sebab itu tuan-tuan saya sebut tadi dalam mukadimah. Bila kita baca sifat watak orang kafir, ayat ni memang khas pada orang kafir dan pada munafiqin. Tetapi ia juga iktibar pada kita orang Islam. Kalau kita tak nak buat baik, jangan halang orang buat baik. Jangan halang orang buat baik. Kita takut jadi macam ni. Jangan halang orang buat baik. Kita tak nak sedekah, jangan halang orang nak sedekah. Jangan, biarkan. Benda tu benda baik. Kita pun tak tahu. Cuma anggap aja, jangan. Saya rasa dia macam nipu lah, macam scammer lah. Ada bukti? Tak ada, rasa-rasa lah. Jangan cakap macam tu. Kalau kita tahu sungguh tak apa. Bimbang dia betul-betul perlukan. Maka kita seperti menghalang kebaikan. Dan sifat mereka keenam, sa'yuhum fil ilqa'i syubhat. Mereka sentiasa berada dalam syubhat, yang dalam kita katakan dalam keraguan mereka. Sebab mereka sentiasa nak selewengkan kebenaran. Sentiasa nak selewengkan kebenaran. Sifat keenam, mereka ini orang yang tidak beriman pada akhirat. Contoh kalau kita tanya orang kafir, percaya tak hari kebangkitan semula? Mereka tak akan percaya. Kalau mereka kata dengan mulut percaya dan tindakan tak percaya. Yang ke-8, mereka tidak mampu lari daripada azab Allah. Baik di dunia ataupun akhirat. Mereka tak boleh lari daripada azab Allah. Cukup kita mengetahui bahawa kita tak boleh lari daripada mati. Dan mati itu ialah azab Allah pada orang kafir. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, mati yang kamu cuba lari daripadanya, mati itu akan datang menemui kamu. Tuan-tuan, ada orang kafir memang nak lari daripada kematian tu, dia buat macam-macam security dan segala protection untuk jangan sakit, jangan mati. Tapi Allah kata gini,
Mati yang kamu cuba lagi, mati itu jumpa kamu nanti. Mati akan datang jumpa kamu. Untuk menunjukkan mati makhluk Allah yang akan mendatangi orang yang konongnya cuba lagi. Kita tak lagi. Orang beriman, mereka tak lagi daripada kematian. Mereka tahu mereka akan mati, mereka bersedia untuk kematian. Itu beza. Orang kafir lari, kita tak lari. Saya pun tahu saya tak berapa tahun lagi saya akan mati. Saya bersedia dengan masalah, dengan ketaatan, dan saya doa, ya Allah matikan saya husnul khatimah. Mananya orang kafir nak doa biarlah saya mati dan husnul khatimah? Tak ada nak doa tu. Sebut mati pun naik bulu roma ni. Tak. Kita tuan-tuan bercita-cita nak mati dengan mati yang baik. Kita doa biar mak kita mati yang baik. Ayah kita mati yang baik. Keluarga kita mati yang baik. Kita pun mati yang baik. Bukan para sahabat, mereka bercita-cita biar sahabat mereka mati dengan mati yang baik. Biar mati yang baik. Nah, itu bezanya. Kemudian yang ke-9, mereka tidak akan ada pembantu untuk menolong mereka menyelamatkan daripada azab Allah. Laisa lahum awliya, mereka tak ada pembantu, tak ada penolong. Yang mereka kata berhala boleh tolong, kata Allah, wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, tak adanya penolong, tak adanya pembantu. Yang ke-10 digandakan azab. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat kita baca, yudha'afu lahumul azab, digandakan azab. Orang beriman diringankan azab dan dikeluarkan daripada azab. Orang kafir tak akan ada diringankan, tak boleh ringan. Dia sentiasa diberatkan. Yang ke-11, bahawa mereka ini mempersia-siakan peluang untuk beriman pada Allah. Dengan telinga ada, dengan mata ada, mempersia-siakan. Ta'tilihim wasailal iman wal ma'rifati wa'tiqadis sahih. Mereka membengkalaikan, mereka sengaja offkan semua alat-alat yang boleh bawa pada iman, pada makrifat, pada i'tiqad yang betul. Tak nak guna mata, tak nak guna telinga, tak nak dengar orang cakap apa. Kemudian yang ke-12, mereka ini rugi dengan perbuatan mereka. Dengan menyembah berhala mereka tak akan untung apa-apa. Dan yang ke-13, apa yang mereka dusta-dustakan itu semuanya akan menjadi sia-sia. Maksudnya mereka kata berhala boleh tolong mereka, ini anak Tuhan boleh tolong mereka. Anggapan i'tiqad mereka pada i'tiqad yang batil, semuanya akan hancur semua. Dan akhir yang 14, mereka orang paling rugi akhirat kelak. Sebab apa? Sebab tidak ada ruang beri syafaat. Kerana apa? Sebab kafir. Orang kalau dia beriman, kalaupun dia ada dosa, ruang syafaat tu ada. Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Aku menyimpan syafaatku kepada umatku yang melakukan dosa besar. Kata orang kalau selagi mana dia ada iman, dia masih peluang untuk dapat syafaat. Tapi orang kafir tak ada dah peluang. Macam mana pun banyak kebaikan dulu dibuat di dunia, tapi kerana dia kafir, maka dia tak boleh beri syafaat. Walaupun anaknya Nabi. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim AS yang nak beri syafaat kepada ayahnya. Maka Allah jadikan ayahnya tidak dikenali oleh Ibrahim. Sebab Allah sebut dalam Quran, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang boleh beri syafaat? Melainkan dengan izin Allah. Bila Allah Ta'ala nak jadikan orang tu beri syafaat, Allah menjadikan rakan-rakan yang nak dia beri syafaat, mukanya tak terbakar untuk dikenali. Waktu mana ahli syurga melihat meninjau neraka, mereka jumpa orang-orang yang mereka kenal dulu di dunia untuk mereka keluarkan dan syafaatkan pada wajah yang mereka kenali. Tapi kalau Allah tak izinkan, maka Allah jadikan semua terbakar termasuk mukanya sehingga tak kenal. Carilah kawan kamu dan syurga. Cari tak ada pun. Tentang kita kan, bila kita nak syafaat, kalau kita nak beri apa, kita mesti kenal dulu. Kalau kita tengok tak kenal, sebab Allah dah ubah muka ni, maka nak beri syafaat atau nak tolong macam tak kenal. Kita nak kawat cam, tengok memang tak kenal, maka kita tak boleh nak ngaku dia siapa. Dah muka dah rosak, dah hancur. Bila Allah nak izinkan seorang beri syafaat, Allah kekalkan wajah dia. Maka orang ni kenal ni, sama kuliah ni. Ni sama ke masjid dulu, ini sama puasa, ini sama belajar. Maka saya nak beri syafaat pada dia. Bila Allah jadikan ayah Ibrahim berubah wajah, tu berubah menjadi babi. Maka tak kenal nampak babi, bukan ayah dia, babi tu. Tapi sudah diubah. Dia panggil masakh. Dia dah ubah. Totally ubah. Sehingga tidak dikenali untuk kekal dalam neraka. Ini kisah Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya.
ketika mana Ibrahim mencari ayahnya untuk beri syafaat. Tak boleh. Sebab ayahnya kafir. Kata ini, kita katakan anaknya Nabi. Bukan anaknya kekasih Allah. Allah tak izinkan. Sebab kafir. Oleh sebab itu, bila Allah menyebut orang kafir paling rugi, sebab mereka tak ada ruang untuk diberi syafaat. Tak ada ruang. Orang beriman, walau macam mana pun lekeh dia, tapi dia ada iman, walau sebesar sawi, sebesar zarah, ruang syafaat tu ada. Cukup bila dia mati, orang doakan, ya Allah ampunkannya. Itu ruang syafaat yang Allah berikan pada orang beriman. Wallahu mustawab. Assalamualaikum.